Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair, amma ba'd. Okey. Al-Quran kalam Allah yang hakiki. Jadi Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang hakiki. Hakiki maknanya hakikat, lawan bagi majaz. Jadi dengan tajuk yang kita baca ini ternafilah pendapat golongan Mu'tazilah yang mengatakan bahawa Quran itu baharu. Bagi ahli sunnah wal jamaah, Quran adalah qadim daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara hujah yang dikemukakan oleh golongan Mu'tazilah, bila kita kata Quran itu qadim, Allah Ta'ala pun qadim. Dah dua qadim. Bagi dia mana boleh selain daripada Allah Ta'ala qadim? Dia panggil ta'addudul qudama, berbilang-bilang benda yang qadim. Allah Ta'ala qadim, Quran juga qadim. Jadi banyaklah benda yang qadim ni. Bagi mereka faham, Quran adalah baharu, yang qadim hanyalah Allah. Bagi ahli sunnah wal jamaah, sesuatu yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, sama ada bersifat kalamullah qadim, sama' basar, semua yang datang daripada Allah Taala, zat yang qadim, semua qadim. Kerana Allah Subhanahu qadim maknanya sedia lawan bagi baharu. Jadi qadim ini tidak ada permulaan. Sesuatu yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, terbit daripada Allah Taala, semuanya qadim. Kerana Allah Subhanahu wa taala itu sendiri bersifat dengan qadim. Okey, terus Al-Quran adalah merupakan kalam Allah. Penyandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah penyandaran secara hakiki, iaitu penyandaran kalam kepada orang yang membicarakannya. Allah Subhanahu wa taala benar-benar berbicara dengannya. Dialah yang menurunkan Al-Quran itu kepada Rasulnya untuk menjadi peringatan ke seluruh alam. Hakikat ini telah dijelaskan dengan nyata oleh Al-Quran Al-Karim. Jadi, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim." Maksudnya, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad diberikan menyambut dan menerima Al-Quran dari sisi Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Jadi datangnya Al-Quran itu dari sisi Allah Ta'ala yang bersifat dengan apa? Hakim. Apa makna hakim? Bijaksana. Apakah yang dimaksudkan bijaksana di sini? Bijaksana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu. Di dalam Al-Quran itu banyak kebaikan-kebaikan, masalah-masalah untuk manusia. Segala peraturan, hukum, hakam, undang-undang, semua untuk kebaikan ataupun masalah manusia. Sebab tu sesuatu hukum yang datang bersifat dengan bijaksana. Sesuatu kesalahan yang dilakukan oleh manusia, undang-undang, peraturan, hukum dia begini. Dengan keputusan Allah Ta'ala yang maha adil, maha bijaksana itu sesuai dengan kesalahan manusia. Kalau dikenakan, didatangkan ataupun dibuat satu undang-undang yang lain daripada undang-undang yang Allah Ta'ala letak dalam Al-Quran untuk mendidik manusia, undang-undang yang lebih keras, yang lebih menakutkan, yang lebih ngeri, manusia takkan berubah juga. Dia mesti sesuai dengan undang-undang yang datang daripada Allah Ta'ala yang mencipta manusia. Allah Subhanahu wa taala tahu bila dia jadi manusia, bagaimana keadaan peraturan undang-undang yang dapat mendidik manusia. Kalau kita kata zaman kita ni orang yang ganas, brutal, samsing, gedebel kan. Zaman Jahidah lagi gedebel, lagi samsing, lagi brutal, lagi handal, lagi degil, lagi keras kepala.
Tetapi dengan undang-undang yang datang daripada Allah Ta'ala yang bersifat dengan hakim, bijaksana, manusia semua jadi baik. Dengan peraturan tarbiyah undang-undang Allah Ta'ala ni, bila diikuti, semua manusia yang berada di zaman jahiliah dulu, bila dah masuk Islam, ditarbiyah, diasuh, dididik oleh Nabi, semua jadi baik. Sehingga Allah Ta'ala kata, kuntum khaira ummatin, kamu adalah sebaik-baik umat. Daripada manusia yang sangat brutal, sangat samsing, sangat gedebeh, diasuh dengan Quran. Jadi hakim di sini bijaksana di dalam memutuskan hukum, menurunkan hukum sesuai dengan kedudukan manusia. Adapun hukum hakam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat yang terdahulu sesuai dengan umat yang dulu, dengan keadaan mereka, suasana pada ketika itu, kedudukan mereka. Quran pula sesuai mengikut kedudukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alim, lebih Allah Taala lebih mengetahui. Jadi sebab itu bila sesuatu hukum yang datang daripada Allah Ta'ala, tak perlu nak petikai, nak tanya. Sebab yang buat hukum tu alim, sangat mengetahui. Apa-apa hukum hakam, undang-undang yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, semua dalam bersifat selain daripada bijaksana, dia adalah mengetahui. Jadi sebab itu segala undang-undang dan peraturan yang bertentangan dengan Al-Quran adalah undang-undang dan peraturan yang dianggap sebagai undang-undang peraturan jahiliah. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Adakah hukum jahiliah yang kamu kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang yang yakin? Jadi hakim bijaksana di dalam menentukan hukum, alim sangat-sangat mengetahui. Okey, terus firman Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Maksudnya, sesungguhnya kami menurunkan kitab itu sebagai Quran yang dibaca dengan bahasa Arab supaya kamu menggunakan akal untuk memahaminya. Semalam kita sebut kan, setiap kalimah, setiap perkataan tu dia ada maksud-maksud yang tersendiri. Jadi bagi orang yang memahami, dapat menguasai bahasa Arab dengan baik, sudah tentu dia dapat memahami Al-Quran itu dengan betul. Sebab tu Allah Ta'ala turunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Dia ada kesenian dia. Dia dipanggil dia zauq. Orang baca Quran ni, yang faham Quran ni, dia ada zauq, dia ada asyik dia. Sebab itu Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ini bukan sekadar untuk dibaca, tetapi dibaca berserta dengan tadabbur. Ayat Quran yang selalu kita baca tu kan, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubihim aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburkan Al-Quran, ataupun di dalam hati mereka itu ada kunci yang tertutup, yang terhalang bagi memahami ayat-ayat Al-Quran. Okey, terus. Ia juga diakui oleh Rasulullah SAW sendiri. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ma min anbiya'i min nabiyyin illa utiya min al-ayati ma min amana 'alaihi bashar. Wa inna ma kana alladhi utitu wahyan awha Allah ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yawm al-qiyamah." Maksudnya, tidak ada seorang nabi pun melainkan dikurniakan dengan ayat-ayat yang tidak sama dengan nabi sebelumnya dan diimani oleh manusia. Adapun yang datang kepadaku ialah wahyu Allah wahyukan kepadaku. Aku mengharapkan mudah-mudahan aku adalah orang yang mempunyai pengikut yang paling ramai pada hari kiamat. Jadi semua nabi-nabi dia dapat ayat-ayat, firman-firman daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun wahyu-wahyu. Sama ada wahyu atau firman itu disebut sebagai kitab samawi, helaian-helaian yang melengkapi hukum hakam, nasihat, menceritakan perkara yang akan datang dan benda yang telah berlalu, yang disebut sebagai kitab samawi seperti Taurat, Injil dan Zabur. Ada juga firman-firman ataupun wahyu dalam bentuk suhuf, helaian-helaian kitab yang tak cukup untuk disebut sebagai kitab, disebut ataupun dipanggil mungkin 10 muka surat, 20 muka surat, yang tak layak, tak sesuai disebut sebagai buku. Jadi suhuf ini banyak kandungan yang berbentuk nasihat, bimbingan supaya manusia jadi baik, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak banyak menceritakan tentang hukum hakam di dalamnya. Okey, terus. Sehubungan dengan itu, bagi orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Rasul dan Islam sebagai agama pegangan hidup,
mengetahui dan mengiktiraf bahawasanya Al-Quran itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal tersebut kerana keimanan yang sebenar memerlukan orang yang beriman mempercayai setiap apa yang diberitahu oleh Rasulullah SAW. Baginda SAW telah memberitahu bahawasanya Al-Quran itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diberitahu baginda SAW itu wajib dipercayai. Selain daripada kita wajib mempercayai kata-kata Allah, firman Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua, bagi orang yang beriman wajib juga menerima kata-kata Nabi untuk dipercayai. Sebab setiap perkataan Nabi, sabda-sabda yang disampaikan oleh Nabi, kalam-kalam yang disebut oleh Nabi SAW adalah merupakan wahyu yang datang daripada Allah. Dia bukan sebagaimana perkataan orang biasa. Setiap apa yang keluar daripada mulut Nabi adalah bimbingan wahyu, adalah wahyu yang datang daripada Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi selain daripada kita wajib beriman dengan Al-Quran, dengan kata-kata Nabi juga kita wajib beriman dengan kata-kata Nabi yang disebut sebagai hadis Nabi SAW. Dia termasuk di dalam firman Allah Ta'ala, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kamu kepada Allah, maknanya segala firman-firman Allah wajib ditaati. Sami'na wa ata'na. Begitu juga sabda Nabi SAW yang disebut sebagai hadis. Dia lawan bagi apa? Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kalam Allah Ta'ala disebut sebagai qadim. Lawan bagi qadim hadis. Hadis itu maknanya kalam makhluk, kalam baharu. Jadi termasuk di dalam makna hadis itu adalah perkataan Nabi SAW. Mufti Taqi Osmani di dalam kitabnya Darsul Tirmizi, hadis-hadis itu ambil daripada mana? Perkataan hadis itu daripada perkataan fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kalam Allah Ta'ala qadim, lawan bagi qadim baharu. Baharu itulah perkataan Nabi SAW. Okey, terus. Kalam Allah dalam Al-Quran adalah huruf dan makna sekali. Kalam Allah Subhanahu Wa Taala secara hakiki melibatkan huruf dan makna. Kalam Allah Subhanahu Wa Taala bukan huruf sahaja tanpa makna, dan bukan makna sahaja tanpa huruf. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana dzalika bi'annahum qaumun la ya'lamun. Wa in ahadun minal musyrikin, dan jika mana-mana orang daripada kalangan orang musyrik. Kita dah selalu mengulangi perkataan musyrik yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Maknanya orang yang menyekutukan Allah. Dia berbeza dengan kafir. Musyrik ini Allah Ta'ala pun dia boleh terima sebagai Tuhan, tetapi dalam waktu yang sama berhala pun dia terima juga sebagai Tuhan dia untuk disembah. Mana-mana orang daripada kalangan musyrik, Allah Ta'ala kata, sekiranya mana-mana orang daripada kalangan orang musyrikin istajaraka. Istajaraka maknanya minta perlindungan kepada engkau. Asal istajaraka, istajara minta berjiran. Itu asal maknanya macam tu. Maksud di sini minta perlindungan kepada engkau. Ini di dalam situasi peperangan. Bila mereka berada di dalam keadaan cemas, bahaya, terdedah dengan musibah peperangan, kematian, kecederaan dan sebagainya, jadi mereka minta berlindung dengan orang Islam. Jadi memanglah perangai orang kafir lah gitulah. Masa dia kuat dia lawan lah, dia tindah, dia sembelih orang Islam. Masa dia lemah, dia dikepung, dia minta damai dengan orang Islam. Tapi agama Islam ni agama adil. Allah Ta'ala didik asuh orang-orang yang beriman ini dalam semua situasi, semua keadaan perlu disampaikan dakwah walaupun di dalam medan perang. Kalau orang kaji betul-betul Islam ni memang hebat. Tak ada agama lah boleh lawan agama Islam ni. Sepatutnya mungkin dia pernah bunuh mak bapak kita, saudara mara kita, sahabat handai kita, tetapi dalam situasi peperangan dia minta perlindungan. Memang dia takut. Contohnya macam dan mereka terkepung, tak boleh nak lari mana, minta berlindung. Allah Ta'ala kata fa'ajirhu, berilah perlindungan dengan mereka, berilah perlindungan kepada mereka. Ada pula dalam keadaan-keadaan tertentu, bila mereka rasa mereka nak kalah, mereka nak berdamai pula dengan orang Islam.
Allah Ta'ala sebut di dalam ayat yang lain, berilah perdamaian kepada mereka. Bila mereka menipu, terserahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in janahu lis-salmi fajanah laha wa tawakkal 'ala Allah. Jika mereka berdamai, kamu hendaklah cenderung kepada perdamaian dan berserahlah kepada Allah. Allah Ta'ala tak ajar mereka terkepung, minta perlindungan, kamu bunuh. Tak boleh. Sebagaimana yang berlaku kepada Khalid Al-Walid kan, dan sebagian sahabat bunuh tawanan mereka. Allah Ta'ala kata bagi perlindungan. Kalau minta berdamai, kamu cenderunglah kepada perdamaian. Tetapi kalau mereka tipu, serah kepada Allah. Orang kafir ni tak boleh lari daripada tipu. Dia akan tipu. Nampak lemah, dia nak berdamai. Masa dia kuat, dia tindas orang Islam. Itu biasalah. Sebagaimana yang Israel buat tu. Walaupun sebelumnya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, waqatilu musyrikina kafatan wa kama yuqatilunakum kafah. Perangilah mereka keseluruhannya sebagaimana mereka memerangi kamu secara keseluruhannya. Tapi bila mereka minta berdamai, hendaklah kamu beri perdamaian. Dan Allah Ta'ala sebut lagi, dalam keadaan kita memberi perlindungan kepada mereka, yakni orang-orang kafir ini, hatta yasma'a kalam Allah, sehingga mereka mendengar kalam Allah. Jangan bagi perlindungan saja, baca ayat Quran, dakwah, ambil peluang. Sebagaimana yang Taliban buat, bila dia tawan orang kafir kan, dia dakwah, akhirnya mereka keluar daripada penjara masuk Islam. Dan mereka cerita pula dengan orang hebatnya, baiknya, mulianya Taliban ni. Sebelumnya dia gembar-gemborkan sebagai pengganas, zalim, kejam, bunuh orang, seksa orang. Tapi bila mereka sendiri yang kena ditawan oleh Taliban, mereka nampak Taliban ni memang hebat. Inilah akhlak Islam, tuan-tuan. Berlaku di zaman Nabi dan sampai kiamat. Kalau inilah akhlak yang dipegang melalui Al-Quran, maknanya didikkan Al-Quran, tarbiyah Al-Quran, orang Islam ni akan jadi hebat dalam semua keadaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata, ambil peluang supaya mereka mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala. Jangan bagi perlindungan saja, bagi makan, bagi minum, bagi mereka berada di dalam keadaan aman, melindungi mereka, tak. Dalam waktu yang sama ambil peluang untuk memperdengarkan ayat-ayat Allah. Summa ablighu ma'manah. Kemudian Allah Ta'ala kata, hantarkanlah mereka kepada tempat yang aman. Dalam tempoh yang tertentu, berapa hari kita berjaga dia minta perlindungan, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan. Lepas tu hantar tempat yang aman. Bukan lepas dia pergi sendiri. Tolong hantar pula kepada tempat yang aman supaya mereka tidak dianiaya, dizalimi, diapa-apakan. Oh, dahsyat akhlak Islam ni, hatta di dalam peperangan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, dalam bab apa Allah Ta'ala larang kita melampau. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Berperanglah kamu pada jalan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampau, kata Allah. Dalam semua bab ibadah jangan melampau, dalam dakwah jangan melampau, hatta di dalam peperangan pun Allah Ta'ala larang daripada sikap melampau. Hantarlah pada tempat yang mereka memperolehi keamanan. Kerana apa mereka duk serang Islam, duk lawan Islam ni, orang kafir memusuhi agama Islam ni, zalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Yang demikian itu sesungguhnya mereka adalah kaum yang tak reti, yang tak tahu. Sebab tu mereka lawan. Sebab kita tak pernah sampaikan dakwah kepada mereka. Sebab tu dia nampak macam Islam tu zalim, ekstrim, ganas, yang digembar-gemborkan ataupun yang tersebar maklumat yang mereka perolehi. Islam menang hasil daripada kilauan mata pedang orang Islam, maksudnya hasil daripada peperangan. Tetapi bila mereka dengar Al-Quran macam ni, oh hebatnya agama Islam ni, mulianya, baiknya agama Islam. Sebab itu musuh-musuh Islam cuba menjarakkan dan menjauhkan orang bukan Islam ni daripada Quran. Dia takut faham Quran. Sebab tu mereka bakar Quran setengah negara kan. Dia hina Quran, dia bakar Quran, dia musnahkan Quran, dia nak jauhkan orang daripada Quran. Bila orang baca Al-Quran, orang tahu kehebatan agama Islam. Sebab tu selalu kita sebut, kalau nak tahu tentang kehebatan agama Islam, keadilan agama Islam, tengok Quran. Dia bukan tengok peribadi orang Islam, perangai orang Islam. Perangai orang Islam macam-macam lah. Perangai manusia macam-macam. Ada daripada kalangan manusia perangai orang Islam sebagaimana perangai orang kafir. Itu tidak boleh menjadi hujah, dalil, alasan
nak menentukan Islam tu baik buruk. Nak kenal Islam, tengok sumber pegangan orang Islam. Apa dia? Al-Quran. Begitu juga kita nak kenal Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu dan sebagainya, tengok kitab mereka, kitab rojokkan pegangan mereka. Allah Ta'ala kata kerana mereka tidak mengetahui. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang dah tahu Quran ni tapi dia lawan juga. Ada di kalangan manusia macam tu. Sebab tu para ulama berdasarkan kepada Quran hadis membagikan beberapa jenis kafir. Ada yang harbi, ada yang zimmi, ada yang muahad. Maknanya kafir yang ada perjanjian dengan negara Islam. Okey, terus firman Allah Subhanahu wa taala, sayaqulu al-mukhallafun idza talaqtum ila maghanim lita'khudhuha dharuna nattabi'kum yuriduna an yubaddilu kalam Allah qul la tattabi'una kadhalikum qala Allah min qabl fasayaquluna bal tahsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila. Selagi akan berkata orang yang tertinggal. Sin itu menunjukkan lil istiqbal. Pertamanya menunjukkan tanda fi'il. Sin menunjukkan masa yang akan datang. Jadi Allah Subhanahu wa taala beritahu. Sebab tu kita dah sebut sebelum ini, di antara kehebatan Al-Quran, benda tak berlaku lagi dia dah beritahu dah. Benda tu tak berlaku lagi. Sayaqulus sufaha, selagi akan berkata oleh orang yang bodoh. Orang bodoh tak kata lagi. Allah Ta'ala dah beritahu akan berkata, akan bercakap. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut akan berkata oleh orang-orang yang tercicir ataupun tertinggal di dalam perjanjian Hudaybiyah. Kita tahu kan perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah dan para sahabat daripada Madinah Munawwarah nak menunaikan umrah ke Mekah, terhalang. Jadi berlakulah perjanjian antara orang Islam dengan orang kafir Mekah ni yang di suatu tempat yang dikenali dengan apa? Perjanjian di Hudaybiyah. Dan selagi akan berkata orang yang tertinggal atau tercicir di dalam perjanjian Hudaybiyah dan juga peperangan Khaybar. Orang-orang Arab Badui yang tercicir, yang tertinggal, yang tidak turut serta di dalam peperangan Khaybar. Dia kata idzam talaqtum ila maghanima, apabila kamu bergerak pergi kepada harta rampasan perang. Ghanimah, maghanim maknanya harta-harta rampasan perang. Litakhuzuha, supaya kamu mengambil akannya. Kamu jangan tinggalkan kami untuk pergi berperang, kerana kami pun nak juga habuan ghanimah. Sedangkan sebelum ni peperangan dia tak pergi, dia nak ghanimah je. Orang Arab Badui ni, sebahagian daripada mereka. Kalau kamu pergi, kamu jangan tinggalkan kami. Dia kata litakhuzuha, untuk kamu ambil harta rampasan perang. Sedangkan tujuan Rasulullah dan para sahabat pergi di dalam sesuatu peperangan kerana perintah Allah, bukan kerana nak ambil harta rampasan perang. Cuma bila dah ada harta rampasan perang, diharuskan bagi Rasulullah dan juga para sahabat untuk mengambilnya. Yang mana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "U'titu khamsan wa lam yu'tahunna ahadun qabli." Diberi kepada aku 5 kelebihan, yang mana 5 kelebihan ini Allah Ta'ala tak bagi kepada nabi-nabi sebelumku. Di antaranya apa dia? Wa uhilat liyal maghanimu, dihalalkan bagi aku harta rampasan perang. Kalau nabi yang terdahulu dan umat mereka, bila selesai peperangan, mereka dapat merampas harta-harta orang kafir yang disebut sebagai harta ghanimah. Harta tersebut tidak boleh digunakan, perlu dihapuskan. Nak tanam ke, bakar ke, hanyut sungai ke, tapi nak guna tak boleh. Duit ke, peralatan perang ke, tak boleh guna. Tetapi syariat Nabi Muhammad SAW dibenarkan mengguna harta rampasan perang. Lalu orang Badui kata, "Zaruna, biarkan kami, tinggalkan kami, nattabi'ukum, kami akan ikut kamu." Tujuan mereka pergi perang bukan kerana Allah Ta'ala, tetapi nak ambil harta rampasan perang. Yuriduna an yubaddilu kalam Allah, mereka berkehendak untuk menukar kalam Allah. Tengok tadi di dalam ayat yang kita bacakan tadi, fa'ajaru hatta yasma'a kalam Allah. Dua-dua ayat ini nak menceritakan tentang Al-Quran adalah kalam Allah. Itu syahidnya. Quran itu adalah merupakan kalam Allah Ta'ala.
Mereka nak menukarkan kalam Allah. Maknanya Allah Ta'ala kata mereka tak payah pergi. Sebab mereka sebelum ni tak pergi pun berperang. Tetapi bila mereka rasa sesuatu peperangan itu boleh mencapai kemenangan, hasil daripada menang orang dapat apa, harta ghanimah, mereka nak harta ghanimah. Allah Ta'ala kata tak payah pergi. Mereka nak ubah perkataan Allah. Allah Ta'ala kata jangan pergi, kerana mereka bertujuan berperang bukan kerana Allah. Qul, katalah olehmu wahai Muhammad, lan tattabi'una, sekali-kali kamu tidak mengikuti kami. Jangan kamu mengikuti kami, tak boleh ikut. Kamu berperang bukan kerana Allah. Kadzalikum qala Allahu min qablu. Yang demikian itu telah berkata, telah berfirman oleh Allah Ta'ala sebelumnya. Sebelumnya Allah Ta'ala dah sebut kan, jangan pergi. Kalau pergi mestilah kerana Allah Ta'ala. Wahai Muhammad, kamu akan dengar dia mau cakap apa bila kamu kata macam tu. Orang Badui ni, apa jawapan mereka? Apa perkataan, apa hujah mereka? Mereka kata apa? Fasayaquluna. Allah Ta'ala kata mereka akan berkata bal tahsudunana, kamu hasad kepada kami, sebab tu kamu tak beri kami berperang. Kalau berperang boleh menang, dapat harta ghanimah. Menang tu pun hasil daripada sumbangan, pertolongan. Kami join sekali sebab tu menang. Bal tahsudunana. Kamu tak bagi kami pergi, orang Badui kata, kamu hasad kepada kami. Sebab tahu menang boleh harta ghanimah. Benda tu tak berlaku lagi, Allah Ta'ala dah bagi tahu. Bal kanu la yafqahuna illa qalila. Bahkan adalah mereka itu tidak memahami melainkan sedikit sahaja. Sedikit sahaja firman-firman Allah, ayat-ayat Allah itu difahami oleh mereka. Jadi syahidnya di sini disebut apa? Yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Mereka berkehendak untuk menukar, mengganti akan kalam Allah. Maknanya ayat ini nak menceritakan Al-Quran adalah kalam Allah. Okey, terus. Ibnu Khuzaimah meriwayatkan daripada Niyar bin Muqarrab al-Aslami radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Maksudnya Alif Lam Mim, orang-orang Rom telah dikalahkan di negeri yang dekat sekali, dan mereka sesudah kekalahannya itu akan mengalahkan lawannya. Sehingga akhir dua ayat seterusnya, Rasulullah SAW keluar sambil membaca dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alif Lam Mim, orang-orang Rom telah dikalahkan. Okey, kita tengok di sini. Penulis buku kita ni pun tak terjemah apa makna Alif Lam Mim. Kenapa dia tak terjemah? Kalau ghulibatir Rum, ayat-ayat berikutnya dia terjemah. Dulu kita sebut apa dia? Alif Lam ni sebahagian daripada huruful muqatta'ah fi awalis suwar. Huruf-huruf yang terpotong, yang bercerai di permulaan surah. Dan sebahagian daripada pendapat ulama mentafsirkan bahawa ianya juga sebahagian daripada ayat mutasyabihat yang tidak dapat diketahui maknanya. Okey, terus. Di negeri yang dekat sekali, dan mereka sesudah kekalahannya itu akan mengalahkan lawannya. Ketika itu pemimpin musyrik Mekah menyatakan, wahai anak Abu Quhafah, inikah yang dibawa oleh sahabat anda? Abu Bakar menjawab, tidak, ini adalah kalam Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengucap Al-Quran sambil mengucapkan, ini kalam Tuhanku, ini kalam Tuhanku. Umar radhiyallahu anhu pula menyatakan, Al-Quran ini adalah kalam Allah, letakkan pada tempat yang sepatutnya. Khabbab, seorang sahabat Rasulullah SAW, pernah menyatakan, dekatkan diri kepada Allah mengikut yang anda mampu. Anda sama sekali tidak akan dapat mendekatkan diri kepada Allah melainkan dengan kalamnya. Jadi orang duk nak dekat diri pada Allah, takarub, pilih berbagai-bagai jalan, masuk dalam berbagai-bagai tarikat, buat macam-macam amal, mencipta berbagai-bagai zikir dan juga selawat. Apa tujuan? Nak mendekatkan diri kepada Allah. Buat ibadat reka, zikir, reka, selawat yang Nabi tak pernah ajar, tak pernah diamalkan oleh para sahabat. Kalau ikut niat mereka baik tak? Baik kan? Sebab tu ada orang berhujah, orang kata benda baik apa salahnya? Apa salahnya benda ni baik kan?
Ni sikit-sikit bid'ah. Sikit-sikit tidak sunnah. Benda ni benda baik. Dia bukan satu alasan benda tu baik. Walaupun di atas tujuan nak mendekatkan diri kepada Allah. Kerana dia tidak sunnah, tidak dilakukan oleh Nabi. Kita dah ulang banyak kali ya. Saya ulang. Maknanya kena ulang banyak kali benda ni supaya orang faham. Apa salahnya? Apa salahnya? Jadi bila kita cuba adjust, pindah, ubah, cipta satu amalan, seolah-olah hak Nabi buat tu tak okey lah. Hak Nabi buat tak sempurna, Islam tak lengkap lagi. Kena, sehingga perlu kepada kita membuat, mereka mencipta satu ibadat baru. Allah Ta'ala dah sebut terang-terang dalam Quran sebelum Nabi wafat, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Okey, terus. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, Al-Quran adalah kalam Allah. Sesiapa yang menolak sesuatu daripadanya, bererti dia menolak apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menyatakan, sebaik-baik kalam itu adalah kalam Allah. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk, tidak sebagaimana yang dinyatakan oleh golongan Hululiyah, Ittihadiyah, Jahmiyah, Mu'tazilah dan seumpama mereka. Ini golongan-golongan yang puak-puak, firqah-firqah yang terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, ma kunta tadri mal kitabu wal iman, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Yang demikian itu kami telah wahyukan kepada engkau. Kepada engkau di sini ka itu domer kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah Taala wahyukan? Ruhan. Al-Quran selain daripada nama Zikra, Allah Taala juga sebut Furqan, itu nama-nama Al-Quran yang disebut oleh Allah Taala sendiri dalam Al-Quran. Di antara nama Al-Quran adalah ruhan, maknanya roh. Kalau roh boleh menghidupkan jasad, tanpa roh jasad tak boleh hidup. Ada jasad tapi tidak dicupkan roh, manusia boleh hidup ke? Manusia ke haiwan ke boleh hidup tak? Tanpa roh tak boleh hidup kan? Jadi Quran itu disebut sebagai roh kerana dapat menghidupkan hati manusia orang yang baca Quran, menerangkan hati manusia. Oh, dahsyat Quran ni. Hati yang mati itu dapat dihidupkan dengan membaca Al-Quran. Sebab itu diibaratkan Quran itu sebagai roh min amrina, daripada perintah kami. Memanglah Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas perintah Allah, di atas arahan daripada Allah Taala. Dan Allah Taala sebut lagi, wa ma kunta tadri mal kitab. Sebelum diturunkan Quran ni, Nabi Muhammad sendiri tak tahu apa hukum hakam dalam kitab, dia tak tahu. Sebab tak turun lagi. Walal iman pun Nabi tak tahu. Jadi bila orang tanya Nabi SAW sebelum turunnya wahyu, Nabi tak jawab. Ini kena ambil pengajaran kita semua, khususnya asatizah. Bila orang tanya benda yang kita tak tahu, kita jangan jawab. Nabi pun tak jawab. Kalau kita tak ingat Quran, hadis, terus jawab wallahu a'lam. Bagi tangguh dulu. Lepas tu balik ni baru kita cari balik dalil Quran, hadis, tak tahu tanya orang. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang mengetahui sekiranya kamu tak tahu. Nabi sendiri pun tak tahu hukum hakam dalam kitab sebab tak diturunkan Quran. Apakah makna iman? Iman pun dia tak tahu. Setelah dikurung ke Quran baru dia tahu. Jadi kalau Nabi sebelum datang wahyu tak tahu, kita pun lagilah tak tahu kalau kita tak belajar Quran, tak belajar hadis, lagi kita tak tahu. Walakin ja'alnahu, tetapi kami jadikan Quran itu nuran, cahaya, nahdi bihi, memberi petunjuk dengan Al-Quran itu man nasya'u min ibadina, sesiapa yang kami kehendaki daripada hamba-hamba kami. Daripada Quran itu Allah Ta'ala beri petunjuk kepada sesiapa yang kami kehendaki daripada hamba-hamba kami. Ada di kalangan orang manusia Allah Ta'ala bagi hidayah petunjuk dengan Quran. Ada yang orang baca Quran pun tak dapat petunjuk. Dia hanya menggunakan Al-Quran itu sebagai dalil hujah untuk lawan pihak musuh. Hafal Al-Quran, hafal terjemah, kadang-kadang boleh tafsir lagi.
Dia nak lawan pihak musuh dia. Musuh yang tak sealiran dengan dia, tak sekumpulan dengan dia, dia buat keluar dari Quran. Tapi tak beriman sebagai sudah. Ada macam tu, tak beriman. Orang Yahudi Nasrani kan, dan orang-orang yang sewaktu dengannya guna dalil Quran, tapi tak beriman sebagai sudah. Baca ya Quran. Sebab tu Allah Ta'ala kata memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki. Orang yang tak dapat, yang kami tak kehendaki, walaupun dia hafal Quran, sebuah Quran dia hafal, tak dapat petunjuk juga. Sebab Allah Ta'ala tak nak. Sesiapa yang dikehendaki. Oleh kerana itu, sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala supaya bagi petunjuk kepada kita. Jadi nak dapat petunjuknya di antaranya melalui pembacaan Quran dan penghayatan terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memberi petunjuk. Maknanya dengan Quran itu kamu suluh orang kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan agama Islam. Kerana Allah Ta'ala kata inna dina indallahi Islam. Agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam sahaja. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala lahul khalqu wal amr, tabarakallahu rabbul alamin." Maksudnya, ingatlah kepada Allah jugalah tertentu urusan menciptakan sekalian makhluk dan urusan pemerintahan. Maha suci Allah yang mencipta dan mentadbirkan sekalian alam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun." Maksudnya, sesungguhnya keadaan kekuasaannya apabila ia menghendaki adanya sesuatu, hanyalah ia berfirman kepada hakikat benda itu, jadilah engkau, maka ia terus menjadi. Ayat di atas menjelaskan tentang perintah dan bukan penciptaan. Al-Quran datang daripada perintah Allah dan bukan daripada penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama quluna li syai'in idza aradna Innama qawluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun." Maksudnya, sesungguhnya perkataan kami kepada sesuatu apabila kami kehendaki, hanyalah kami berkata kepadanya, jadilah engkau, maka menjadilah ia. Ungkapan kun adalah termasuk ke dalam kalam Allah Subhanahu wa taala yang juga merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala yang bukan makhluk. Sebaliknya, perkara yang dikehendaki di sebalik ungkapan kalimah kun itu adalah makhluk. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun." Maksudnya, sesungguhnya perbandingan kejadian Nabi Isa di sisi Allah adalah sama seperti kejadian Nabi Adam. Allah telah menciptakan Adam dari tanah lalu berfirman kepadanya, jadilah engkau, maka menjadilah ia. Okey, khabar kepada inna mana? Baca kitab. Mana khabar inna? Baca tak perhati tak? Tak jumpa? Tak jumpa, tak boleh berhenti lagi. Sampai subuh yang tak berhenti. Mana Faris? Khabar inna. Ibrahim. Tak jumpa? Okey, lepas ni muzakarah pelajar kitab mana khabar kepada inna. Okey, terus. Nabi Adam dan Isa alaihissalam diciptakan dengan kalimah kun. Kun merupakan salah satu daripada sifat Allah Subhanahu wa taala dan bukan sesuatu yang dicipta. Sebaliknya, yang dikatakan sebagai makhluk adalah hasil yang muncul daripada kalimah kun itu. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.